Ya, penonton, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Untuk segmen pertama pada hari ini, kita akan memberi tumpuan bagaimana usaha daripada impak daripada Belanjawan 2025 ini untuk memperkasa PMKS ataupun perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana. Seperti yang kita sedia maklum, perusahaan PMKS ini merupakan penyumbang utama kepada KDNK negara, lebih daripada 40%. Ya, jadi kalau kita lihat kepada Belanjawan 2025, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan perniagaan yang ditawarkan ialah sebanyak 40 bilion yang disediakan di bawah agensi-agensi kerajaan. Jadi hari ini kita nak bertanya kepada tetamu kita di studio bagaimana sebenarnya hala tuju Belanjawan 2025. Kita kenalkan terlebih dahulu. Kita bersama dengan Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia di PUM, Datuk Seri Abu Hassan Mohamad Noor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Lama betul tak jumpa. Ya, bergaya Datuk Seri ini. Saya tak jumpa dengan Datuk Seri ini. Lama. Yang penting masih kekal segak. Masih kekal segak sentiasa. Tambah sikit lagi. Lemak berkrim. Lemak berkrim. Itu yang disukai ramai. Okey. Datuk Seri hari ini mengenakan pakaian berwarna biru katanya untuk memberi aura yang lebih kita katakan sebagai komunikasi yang lebih berkesan kepada penonton untuk kita menyampaikan berkenaan Belanjawan 2025 bagaimana impaknya kepada PMKS di luar sana. Okey, Datuk Seri, mungkin untuk permulaannya kita bandingkan ketimbang di antara 2024 dan juga Belanjawan 2025. Apa perbezaan dan juga tumpuan utama yang memperlihatkan perbezaan yang besar, Datuk Seri? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia dan juga kru-kru RTM. Terima kasih menjemput saya dan juga Afrika. Ini hari Ungu, betul. Menawar. Okey. Terima kasihlah berminat sangat tentang belanjawan baru-baru yang dibentangkan dalam ekonomi madani. Jadi beza dia tahun dulu dengan tahun ni, 24, 25. Apa beza dia? Mungkin penambahan, pengurangan pun ada. Menarik. Saya rasa seluruh Malaysia akan nak tengok sendiri cara live di TV anda masing-masing, betul tak? Nak menunggu apa dia punya ni kan. Aplikasi pun orang semua tengok handphone. Bawa kereta pun berhenti tengok dulu kan. Itu yang menarik. So 2024 ni, masa tahun 2024, bajet dia 393 bilion. Tahun ni 400 lebih. 421 bilion. Kan? Menarik ke tak menarik? Lagi besar lagi. Tapi dia ada kurang lagi. Pinjaman tu 80, sekarang tahun ni 80. Tahun dulu 85 bilion. Sekarang dah pengurangan. Kan? Itu yang menarik. So, terima kasihlah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita yang kata orang tu yang prihatin tentang PMKS dan IKS di Malaysia ni. Jadi yang dulu tu mungkin ada yang kurang. Tahun ni dia tambah lagi. Kita ada di bawah IKS, kita ada apa tau? Kita ada TVET negara, tambah lagi bajet. Kita dulu tak ada, diberhentikan sekejap, PLKN. Pusat latihan apa tu? Himat. Sekarang tahun ni dimasukkan balik. So tube belia, usaha belia dimasukkan balik. So di bawah SME Corp. Ini yang menarik kan. Jadi rata-rata nak tahu apakah daripada kesambungan keseimbangan itu dalam tahun lepas dengan tahun ni. Itu yang menarik. Dan dia punya tema pun menarik. Apa nama? Ekonomi badani, negara makmur, rakyat sejahtera. Memang menarik. Memang kata orang tu PMS ni lah. Jadi menarik perhatian. Ya, sebab kalau kita lihat rata-rata daripada kata-kata penganalisis dan juga pakar ekonomi juga merasakan bahawa Belanjawan 2025 ini bukanlah satu keputusan yang popular tetapi yang diperlukan untuk ekonomi kita kembali pulih seperti dahulu kala dengan hutang negara yang masih lagi ada. Tapi itulah bila adanya keputusan-keputusan yang kurang popular. Saya ambil satu saja contoh seperti naiknya gaji minimum daripada 1,500 ke 1,700. Satu berita gembira kepada pekerja. Tetapi kita bercakap kepada PKS dan juga PMKS. Walaupun jumlahnya sedikit, RM200, tetapi impaknya bagaimana persediaan daripada pihak industri sendiri? Okey, di bawah usahawan ni memang menyambut baik. Walaupun gaji 1,700, kadang-kadang mengeluh juga nak bayar staff, nak bayar ini mikro kan katalah. Mikro ni ada 5
staf pekerja dinaikkan gaji 1,700 contoh atau penjawat awam pun naik gaji kan. Tapi rata-rata pun saya ingin tekankan janganlah naikkan barang pula kan. Naik gaji dan naik ni macam mana cara nak ni. Kita buat alternatif lain. Mungkin kita bagikan insentif lain untuk dalam industri PKS ni. Kan mungkin cara produktiviti kita, produk barang kita kan kita kena kawal sedia untuk bagi seimbang dengan kita punya pekerja tadi. Lebih eloklah ya. Okey. Dan kalau kita lihat apa yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semasa Belanjawan 2025 ini ialah Yang Berhormat Perdana Menteri mengambil contoh kepada usahawan-usahawan yang telah pun mencapai kejayaan. Kalau kita imbas Burger Ramly dan juga Bateriku, usahawan tempatan yang sudah pun berkembang mempunyai perniagaan di serata Malaysia dan banyak lagi yang sudah pun mencecah rangkaian di peringkat global. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat penekanan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk usahawan tempatan kita ini menembusi pasaran luar khususnya dalam pasaran ekspor untuk kita bersaing bukan saja di medan tempatan ini tapi di peringkat luar antarabangsa, Datuk Seri. Okey, sekarang ni lambakan untuk bajet 2025 ni memang kata orang himpunan ni terlalu banyak. Okey, di bawah usahawan nak pergi keluar negara, dia dah bagi dah bajet di bawah Matrik. Matrik saya rasa dia dah bagi 40 juta untuk pengusaha-pengusaha nak pergi ke luar negara. Kadang-kadang orang ni kita tak kenal usahawan ni. Tapi produk dia popular dah. Cara tak langsung dia jadi popular. Produk dia. Kan katalah produk ready to eat terus makan 2 tahun boleh tahan kan. Dia boleh kembangkan produk dia dengan lebih baik. Maknanya peningkatan luar tadi tu cara amnya yang seluruhnya daripada kecil pergi ke besar. Yang ni yang platform Dewan pun dah usahakan dah sekian lama. Jadi kita sahut cabaran Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, maknanya daripada kecil ke pergi besar ataupun local to global. Local to global. Maknanya daripada, tapi YBPM pun terima kasihlah kerana mentitik beratkan usahawan ni macam mana kita nak pergi jauh. Macam mana kita nak pergi rangkaian kita pergi besar. Maknanya cara tak langsung saya selitkan sikit 20 hari bulan November ni ikutlah kita. Sampai 27 November pergi ke International Expo terbesar dunia di China. 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Jadi pengusaha-pengusaha ni saya bawa lah pergi ke China. Lebih kurang dalam 15 peserta. Rangkaian dia yang besar, yang mempunyai perancis yang besar. Bukannya segelintir je kita sebut macam contoh dia macam burger yang dah popular kan ni. Jadi ini yang baru nak up. Usaha-usaha baru nak up ni. Jadi kita ketengahkan, kita bawa mereka ni pergi ke antarabangsa. Yang ni kita nakkan. Jadi daripada kecil tadi dia berniaga, bawa ke besar, bawa kepada ekspor dan produk dia pun cara tak langsung jadi popular di peringkat dunia. Kadang-kadang dekat pasar raya kita jarang nampak produk ni. Tapi bila kita pergi keluar baru kita tahu. Terkenal di luar. Produk ni rupanya. Itu Malaysia. Ini yang kita buat. Jalan-jalan pergi overseas beli oleh-oleh kata tengok-tengok belakang buatan Malaysia. Buatan Malaysia. Itu yang kita nak. Jadi maknanya untuk bajet yang baru 25 ni memang kata orang ni amat menarik. Yang ditunggu dan dinantikan oleh PMKS dan IKS kita. Jadi inilah kita nak. Jadi contoh dia bila kita pergi luar negara, lambakan dan order ni memang banyak. Kadang-kadang sampai satu bulan sampai dua kontainer, 3 kontainer permintaan dia. Jadi bila kita balik, kita nakkan produce dan produk tu kita mesti menggunakan mesin-mesin yang canggih. Takkanlah cara manual lenguh tangan kita, canggih buat nanti. Kan? Jadi kita buatkan maknanya lambakan tu tadi kita mintalah mohon kepada kementerian dan agensi yang berkaitan dengan keusahawanan. Kita mohonlah. Kita ada geran mesin, kita ada dana pembiayaan. Macam mana peluang-peluang perniagaan nak pergi ke otomasi yang terbaik. Inilah
yang dicadangkan dan libat urus pun kita dah habis. Jadi kita cadangkan kepada agensi kementerian, bagilah mesin-mesin yang terbaik. Ya. Kerana macam itulah dulu dia semi auto, sekarang bagilah auto kan. Betul. Laju sikit. Betul. Tak adalah proses dah lama kan. Betul. Sebab itulah kalau kita lihat dalam belanjawan 2025, pendigitalan itu sangat diberi penekanan. Betul. Dan juga peruntukan juga diberikan untuk kita meningkatkan lagi produktiviti. Produktiviti meningkat, bolehlah bayar gaji tinggi. Tak ada masalah. Tak ada masalah. 1,700 kita boleh up lagi kan. Betul tak? Ataupun daripada segi overtime dia. Sebab kerja dah lebih kan. Tak masalah. Tapi permintaan kita pun seimbang dengan yang kita bagi gaji kepada pekerja kita. Okey, bila Datuk Seri bercakap mengenai permintaan, saya nak menyentuh sedikit mengenai graduan ataupun lepasan TVET ini. Okey, sebab sekarang ini kalau kita lihat lepasan TVET dan juga industri seakan-akan dia tak berkolaboratif. Dia berjalan sendiri-sendiri. Kenapa? Industri mengatakan bahawa lepasan TVET ini tidak mencapai standard apa yang dimahukan oleh industri. Bagaimana pandangan Datuk Seri? Okey, dia sekarang ni dah kementerian pun tengah tengah gembar-gemburkan TVET, macam-macam TVET ni. TVET ni nak pergi ke profesional, teknikal, daripada servis, daripada apa sekalipun lah. Dia ada akademik, dia ada pengurusan, pencaturan dia semua ada. Tapi lepasan daripada universiti graduan pun kita perlukan. Kita bukannya lepasan tu tadi akademik saja yang dia. Kita nakkan dia punya kemahiran, skill. Nah, pertama sekali skill untuk percakapan, skill untuk nak tarik minat, itu pun skill juga. Dan juga daripada segi industri, mesin, untuk nak bercakap tentang apa teknikal, tentang ni semua kita ada dia punya pembelajaran dia, sistem dan pembelajaran yang telah dititik beratkan oleh kementerian dan agensi. Jadi lepasan pada itu barulah tadi menunggu di luar ni industri-industri yang besar-besar seperti corporate yang daripada segi otomasi ke automobil ke whatever lah yang melibatkan keusahawanan ini menunggu untuk mengambil dia orang pergi jauh lagi, bercampur dengan international, bercampur dengan negara luar. Ini yang dititik beratkan oleh. Banyak sebenarnya program yang ditawarkan dalam belanjawan 2025 ini untuk upskill dan juga reskill semula. Jadi ialah kita kena bedah balik belanjawan 2025. Banyak sebenarnya peluang. Yang itu berkaitan dengan TVET. Tapi kalau kita sentuh berkenaan PMKS ataupun PKS, usahawan, kita beri fokus kepada usahawan. Setiap tahun dalam belanjawan sentiasa menjadi tumpuan utama sebab apa? Mereka adalah tulang belakang kepada KDNK negara. Dan kalau kita boleh kongsikan 40 bilion ringgit diperuntukkan untuk pembiayaan dan juga pinjaman di bawah agensi-agensi kerajaan. Belum lagi kita bercerita berkenaan pembiayaan daripada PNB, MARA, daripada industri kreatif, My Creative Venture dan juga untuk usahawan wanita dan juga belia. Semuanya ada. Tapi bagaimana untuk kita sampaikan kepada usahawan-usahawan kita ini untuk merebut peluang dan juga platform yang disediakan oleh pihak kerajaan ini? Itu sebab bila rata-rata mendengar ataupun terutama sekali usahawan menung juga dia dengar sampai 40 bilion. Tapi kat mana? 100 juta. Macam mana saya nak ambil? Nak mohon. Itu sebabnya saya tubuhkan Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia ni. Untuk apa? Inilah platform dia. Dan untuk kita bersama-sama, kata orang win-win. Jadi kerajaan pihak agensi pun senang. Jadi kalau kita aturkan sampai 20 orang buat seminar, buat program untuk nak nitik beratkan IKS tadi kan. Okey, kita dah sedia maklum. Pertama sekali kalau saya buat seminar dan program melibatkan dana, saya rasa penuh pejabat tu. Dewan tu pun penuh. Ramai orang nak. Betul tak? Bila pinjaman dana, macam mana nak dapat ni? Saya aturkan seminar dan program. Jadi inilah peluang-peluang kita berikan. Kita ada baru ni lambakan dia 3.2 bilion kepada tekun dan
Tekun dan juga BSN, Bank Simpanan Nasional. Macam mana cara nak mohon? Jadi pertama sekali kita tengok dokumen dan yang diperlukan. Apa syarat untuk memohon? Ini tugas Dewan. Kelayakan tu kita aturkan. Okey. Untuk dapatkan ni, terima kasihlah kepada Tekun dan juga pihak agensi. Kadang-kadang pinjaman tak ada interest. Walaupun kecil. Walaupun kecil. 10,000 tak ada interest. Ataupun 50,000 tak ada grantor. Jadi dia dengar, betul. Saya tak pernah dengar pun dia kata. So usahawan kita pun tak pernah dengar. Walaupun dia dengar bilion-bilion tu, tapi bila dia cara detail dia, inilah dia Dewan. Menerangkan satu-satu, barulah jadi ramai orang minat menjadi usahawan dan perniagaan. Kena ingat, rezeki kita 9/10 rezeki adalah daripada perniagaan. Alhamdulillah. Betul tak? Betul. Lepas tu perniagaan ni sudah jadi satu tanggungjawab. Yang kita perlu sambut untuk keluarga, negara, ekonomi, macam-macam lagi. Ini yang dan juga daripada kita punya delegasi rangkaian mana kalau kita dah buka peniaga mungkin kita turunkan kepada anak kita, cucu kita. Jadi lapisan tu daripada generasi ke generasi. Tapi Datuk Seri, ialah kita sedia maklum bagaimana usaha daripada pihak kerajaan untuk memperhebatkan inisiatif-inisiatif dan juga platform yang disediakan, pembiayaan semuanya ada untuk membantu melahirkan usahawan-usahawan dan juga memperkasakan perniagaan mereka untuk berkembang lebih jauh lagi. Tapi sebagai orang lama dan juga orang berpengalaman dalam industri, kita lihat ada yang berjaya tapi ada juga yang kecundang. Apa sebenarnya cabaran daripada pihak IKS kita sebenarnya, Datuk Seri? Okey, kerajaan pun banyak juga membantu daripada segi program, seminar, kadang-kadang pelbagailah untuk nak menaikkan semangat image tadi. Jadi jatuh bangun tu dalam perniagaan tu kadang-kadang sampai 10 kali dia ada bankruptcy. Betul. Aduh, 10 kali dia bankruptcy, tapi lama-lama jutawan pun ada. Kan ada turun naik ranjau, duri. Itu kita kena semangat, kena kental lah. Kali 10 nak berniaga ni kena kuat. Kalau tak kuat habis. Tapi satu tadi jadi kejayaan yang kita itu yang nikmat dia bagus tau. Apabila you berniaga ni, pertama sekali dia punya ranjau, duri tu you dapat pengalaman luas experience, apa lagi. Ini yang kejayaan tu bila kita dapat tu, saya rasa macam kepuasan tu lain macam. Kata orang tu, contoh dia kadang-kadang turun naik tadi, ada yang tak ada modal pun berjaya. Ada yang modal, bapa dia orang kaya, dia bagi ke anak dia berniaga pun tak mestinya berjaya. Kan? Jadi macam mana kita nak rangkumkan semua ni? Jadi pertama tadi dah saya kata semangat kena tinggi, kerajin, usaha, jangan putus asa. Kan? Ini sekali tak dapat pinjam, malah nak pergi dah. Kan? Dia kena berkali-kali. Usaha tu tangga kejayaan. Dah cakap dah. Kan? Kalau kita tak usaha, tak dapat, benda tu takkan datang menggolek. Kalau kita tak usaha. Inilah dunia perniagaan. Ranjau, duri. Kalau bank dia tengok, sekarang dah, dia tengok sistem. Kan di hujung jari je. Betul. Nama menawar tengok, semua dah clear kan. Betul. Barulah kata orang, layak. Tapi daripada segi mana? Betul. Kita aturkan. Kita boleh. Jadi inilah Dewan Perniagaan membantu agensi dan kementerian tadi melepaskan dia punya tadi itulah ranjau dia tadi duri. Macam mana usahawan kita nak pergi ke berjaya nak dapatkan dana-dana yang lambatkan. Ya, saya setuju seperti mana Datuk Seri katakan tadi, 40 bilion ini satu jumlah yang besar, tapi ianya diagihkan pada setiap kementerian-kementerian, jabatan dan juga agensi. Jadi sebagai rakyat marhain, orang awam, mungkin kita tak tahu macam mana dan di mana sebenarnya duit-duit itu diparkingkan orang kata. Jadi di sinilah datangnya sebenarnya persatuan-persatuan dan juga seperti Dewan Perniagaan sendiri. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana membantu sebenarnya rakyat Malaysia untuk mendapat
mendapatkan dana-dana tersebut. Alhamdulillah. Ya. Jadi terima Tapi kasih. kalau tak dapat tu janganlah rasa Jangan kecewa. sedih pula. Jangan sedih pula. Oh, down pula. Down pula. Kenapa ni janji ada cara manis? lain, jangan risau. Janji manismu ke apa? Tak ada. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya benda apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri yang bawa Perdana Menteri baru-baru ni, benda tu adalah kenyataan. Kenyataan, betul. Jadi kita jangan cakap alah dia ni sembang apa cakap je. Tak betul. Semuanya ada kenyataan. Jadi kenyataan. Jadi you kena merebutlah benda tu. Betul. Jadi itulah yang ingin kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Malaysia, terutamanya kepada usahawan-usahawan PMKS ataupun anda yang mempunyai idea, yang mempunyai produk, yang ingin mengembangkan perniagaan anda, rebutlah peluang dan juga platform yang disediakan oleh pihak kerajaan seperti yang dibentangkan dalam Belanjawan 2025. Terima kasih Datuk Seri Abu Hassan Mohamad Noor, Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia DPUM. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, kita nak berehat seketika Menawan. Selepas ini ada lagi topik menarik. Ini berkaitan dengan bagaimana sebuah universiti boleh menjadi pembangkit pembangunan komuniti. Semuanya sebentar saja lagi, kita berehat seketika.